Mulakan dengan paparan di Berita Harian. Polis ada alasan kukuh. SPR batal guna dakwat untuk elak kekecohan pada hari mengundi. Ini yang diberikan tajuk utamanya di Berita Harian, di mana polis mempunyai alasan kukuh apabila peminta Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menimbang semula penggunaan dakwat khas bagi menanda kuku atau jari pengundi pada Pilihan Raya Umum ke-12 ini, kata Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Seperti yang saya sudah katakan, polis menerima 4 laporan, iaitu 2 di Perlis dan masing-masing di Kedah dan juga Kelantan daripada orang awam yang menerima maklumat dakwat itu sudah dibeli pihak tertentu. Maklumat lanjut dapatkan di halaman 2 untuk Berita Harian. Dan yang berikutnya kita tinjau di halaman 8. Ini membabitkan Perdana Menteri kita Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang menerima 5,887 email aduan rakyat. Ini yang telah pun diberikan dalam paparan di Berita Harian. Kita boleh dapatkan maklumat lanjut berkenaan. Seterusnya kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini rumah untuk penduduk miskin di halaman 19. Kita tinjau sikit halaman 19 di mana jualan kediaman PPR untuk warga kota berpendapatan rendah bermula bulan ini. Pendaftaran penjualan kediaman projek perumahan rakyat PPR kepada warga kota berpendapatan rendah menerusi skim Dasar Perumahan Rakyat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dijadualkan bermulakan bulan ini. Di mana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Zul Hassan Rafiq berkata, ia adalah susulan pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada Jun 2007 mengenai penjualan 15,007 unit PPR pada harga 35,000 seunit. Laporan lanjut dapatkan di halaman 19 National untuk Berita Harian. Dan sebelahnya saja di halaman 20. Ini berkaitan dengan tiket bas kereta api laris. Ya, laris bukan sebab musim perayaan, tetapi kesedaran orang ramai terhadap tanggungjawab sebagai pengundi menyebabkan permintaan terhadap tiket kenderaan awam meningkat lebih sekali ganda kerana masing-masing mengambil peluang pulang ke kampung untuk mengundi pada Sabtu ini. Pengurus pasaran unit strategi perniagaan antarabandar Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB Muhammad Nurdin Kimi berkata, 15,893 tiket bagi perjalanan dari Kuala Lumpur ke seluruh negara untuk semalam hingga Sabtu sudah dijual. Bagi perjalanan Jumaat malam saja, 6,014 tiket telah pun dijual. Baguslah kalau kesedaran memang betul-betul untuk mengundi dan bukannya hanya balik untuk cuti saja. Tapi memang nak cuti sekolah pun, Fitri. So, agaknya sekali kan. Package, ya. Tapi kita harapkan dengan kesempatan yang ada itu turunlah untuk mengundi. Semalam saya mesti teringat kata Datuk Seri Keretoyo, anda tolong saya seminit, saya tolong anda 5 tahun. Tolong minit, 5 minit saja, akan dibantu dengan tempoh yang lama. Okey, itu yang termuat dalam paparan di Berita Harian. Dan seterusnya kita beralih ke paparan akhbar Inggeris, New Straits Times. Di muka depan, flap over ink stain. Political parties join PM in taking the Election Commission to task over fiasco. Kata PM, BN would have preferred that the indelible ink was used. What happened is highly regrettable, but the election must go on. Kata MCA, why didn't the EC study the matter and resolve it earlier? Why cancel the use of indelible ink at the last minute? Kata MIC, we are happy that the EC has succeeded in halting this attempt to undermine the voting process. Kata Gerakan, the last minute decision may adversely affect the people's perception of the EC. Kata DAP, the EC can still use the ink in states where there have been no reports of plans to sabotage the electoral process. And kata PAS, it's an anti-democratic move. The Commission is making it possible for people to vote more than once. Pandangan orang lain berbeza. Tapi kata EC, it is so unlucky that this came about in the last few days before polling day, but please don't blame us. We will dispose the ink which cost RM 2.4 million through barter. Dan untuk itu kita akan membincangkan tentang menjelang pilihan raya kali ini bersama dengan Dato' Dr. Ahmad Faiz Hamid, merupakan Timbalan Naik Chancellor Haiwal Pelajar untuk Universiti Utara Malaysia UM. Kepada Dato', jauh datang dari Sintok ni, membawa satu misi penting untuk memberikan input kepada masyarakat. Dan Datuk berpengalaman dalam sebagai Dekan Pengajian Antarabangsa sejak tahun 80-an lagi, jadi pastinya memiliki pengalaman yang luas sekali. Dan untuk kita mentafsir dan juga menilai, menanalisis politik di Malaysia, PRU ke-12 ataupun Pilihan Raya Umum ke-12 ni, tanpa kita sedari, mungkin ada yang terlepas pandang, merupakan pilihan raya untuk fasa yang kedua.
setelah kita begitu gemilang 50 tahun kita mencapai kemerdekaan dengan pimpinan kerajaan yang terus utuh. Ini untuk fasa yang kedua. Dan macam mana Datuk melihat proses ini, revolusi untuk terus mengekalkan kerajaan yang sedia ada, yang telah pun membuktikan satu track record yang begitu bersih sekali, yang begitu cemerlang sekali. Apakah rakyat sekarang ini sudah bijak untuk menilai perkara ini yang sememangnya ada di depan mata mereka, Datuk? Ya, terima kasih. Seperti yang disebutkan tadi, sebenarnya ada dua perkara di sana. Pertama, kita sudah masuk pada fasa kedua. Saya bersetuju. Fasa pertama kita berkata the first 50 years. Manakala fasa kedua, Pak Lah menyebut tentang wawasan 2057. Dia menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang terkenal. Dan disenaraikan ada 15 agenda di sana. Tapi soalan kedua kita tadi, setakat mana rakyat memahami agenda ini. Setakat mana rakyat telah dimaklumkan tentang wawasan 2057. Pasal ada bacaan yang cynical tentang wawasan 2057. Ada tuduhan mengatakan Pak Lah cuba nak mengalihkan atau mengabaikan wawasan 2020. Sebenarnya saya setuju dengan wawasan 2057. Pasal wawasan 2020 hanya tinggal 12 tahun. Dan berdasarkan infrastruktur ekonomi, keadaan, kestabilan dan pembangunan sosial yang menekankan modal insan. Saya percaya kita akan jadi negara maju pada tahun 2020. Tapi soalan kita, apa akan terjadi selepas 2027? Selepas 2020? Maksud saya, kita perlu memaklumkan kepada rakyat, maklumkan kepada semua warga Malaysia bahawa kita ada satu perancangan besar, iaitu satu agenda yang perlu dijayakan. Ya. Jadi kita melihat juga dalam pimpinan kali ini dalam kata usul untuk menyediakan ke arah fasa yang kedua itu. Kalau sebut tentang 2057, saya pun tidak pasti di mana saya berada pada tahun berkenaan. Tapi yang pentingnya legasi kepimpinan. Dan saya melihat dalam proses untuk meremajakan PN itu, ada proses muka baru ditampilkan supaya terus bergantian. Maksud menyediakan satu paradigma yang strategik. Selepas beralih satu kepimpinan, digantikan dengan yang baru yang berpengalaman. Dan ini juga satu proses untuk menuju ke arah itu sebenarnya. Macam mana Datuk melihat perkara ini? Ya, saya bersetuju. Sebab itu dalam politik kita ada yang dikatakan political grooming, leadership grooming. Maknanya kita harus menyediakan barisan pelapis. Sebab itu saya bersetuju dengan kombinasi antara yang so-called dipanggil orang tua dalam parti dengan muda. Saya fahamkan lebih kurang 40% anak muda yang bertanding. Umur usia antara 35 sampai 45 katakan. Saya fikir ini satu usia yang baik dalam menyediakan bakal barisan kepimpinan. Oleh kerana kita ada satu agenda yang besar, yang terdekat wawasan 2020 dan kemudian 2057. Kita memerlukan satu continuity, satu penerusan kepimpinan. Sama ada kita lihat dari segi parti yang memerintah ataupun individu-individu yang akan menggerakkan kerajaan, akan mentadbirkan negara dan sebagainya. Jadi saya berpandangan bahawa apa yang berlaku sekarang adalah satu percubaan yang cukup baik. Dan juga matlamat untuk PRU12 ini dalam usaha untuk kita mengukuhkan ekonomi dan juga politik. Kalau kita bicarakan tentang konteks Malaysia, tidak lari bicarakan tentang soal perpaduan. Itu yang paling penting. Dan saya rasa antara meletakkan Malaysia di tempat yang strategik di Asia ini kerana perpaduan pelbagai bangsa yang harus diperkukuhkan. Itu juga satu matlamat yang harus kita gapai, Datuk, ya? Saya setuju. Sebenarnya sebagai sebuah negara yang berbagai kaum, agama, budaya, bahasa, perpaduan satu teras kekuatan kita. Tapi sebaliknya kalau kita abaikan elemen perpaduan, dia boleh memusnahkan. Kita perhati bagaimana PG misalnya, antara model yang terdekat dengan Malaysia, di mana ada dua bangsa atau dua suku kaum besar, India dan orang-orang PG. Tapi oleh kerana asas-asas ekonomi yang lemah, kemudian tak ada jalinan hubungan antara dua suku kaum tadi. Jadi akibatnya turun naik kepimpinan, parti pemerintah dan lain-lain. Jadi berbalik pada Malaysia, kita amat menasib baik. Selama 50 tahun berdiri sebuah kerajaan yang kokoh dan akhirnya menyumbangkan kepada keamanan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi saya berpandangan perpaduan ini satu benda yang patut ditekankan. Bukan setakat perpaduan antar kaum, oleh kerana kita ada 3 suku kaum terbesar, tapi perpaduan dalam kaum juga. Ini intra, sama ada dalam parti, sama ada dalam kalangan orang Melayu, kalangan orang Cina dan sebagainya. Pasal perbezaan ataupun lainan-lainan secara emosi atau psikologi atau tindakan yang menghalang perpaduan ini boleh merosakkan negara.
Perpaduan pada saya satu benda yang betul benteng utama dalam menggerakkan kemajuan yang akan terus menyokong politik dan juga ekonomi. Kalau kita pergi pada satu tahap yang lebih bawah lagi, kepada akar umbi keluarga itu sendiri. Kita dalam usaha untuk dalam satu kenyataan diberikan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, mengangkasakan tamadun. Sesuai dengan misi angkasawan kita mengangkasakan tamadun bangsa kita. Jadi untuk kita jamin supaya contohnya seperti kemiskinan tegar dihapuskan, perlu balik semula ke akar umbi keluarga sebagai satu institusi asas dalam komuniti. Bagaimana ini dapat direalisasikan dan juga jaminan pilihan raya kali ini dengan memilih pemimpin yang betul dengan parti yang betul, kerajaan yang betul akan menjamin susur galur di peringkat bawah ini terus berkembang untuk terus menyokong perpaduan ini, Datuk. Pertama sekali saya tertarik dengan perkataan tentang membina tamadun tadi. Pasal bila kita lihat 50 tahun akan datang, dia bukan hanya nak wujudkan sebuah negara yang aman, yang makmur, yang sejahtera. Tapi matlamat sebuah negara, matlamat atau bangsa ialah membina tamadun. Ini yang berlaku dalam tamadun Islam, ini yang berlaku dalam tamadun Melaka dan sebagainya. Jadi pertama memang itu perlu dipahami oleh semua rakyat. Satu usaha membina tamadun. Tapi jangan dilupakan, usaha membina tamadun dia bukan bermula dari atas ke bawah. Pasal dia bermula pada unit-unit masyarakat. Ada kanak-kanak, dewasa, yang muda dan dewasa. Dan ini tentulah bermula daripada rumah, dalam rumah. Pasal inilah peranannya membina sejahtera, keluarga sejahtera, membina keluarga yang aman damai dan sebagainya. Saya teringat seorang profesor saya di Amerika, daripada sebuah universiti di Amerika mengingatkan kami tentang jatuhnya satu tamadun. Dia bukan kerana ekonomi, dia bukan kerana perpeperangan, tapi dia memaklumkan ada 4 perkataan digabungkan jadi H. H ni arrogance, I ignorance, D decadence. Ini yang berlaku dari segi akhlak, merosot, moral decadence, dan S is stupidity, macam dungu, bodoh, tak kisah dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil 4 rangkai kata tadi H yang menjadikan jatuhnya satu tamadun, dia sebenarnya bermula dari rumah. Bagaimana pembentukan akhlak, pembentukan kesedaran bernegara, kesedaran kepada bangsa, kesedaran kepada kesejahteraan, kepada perpaduan dan sebagainya. Jadi saya bersetuju bahawa pahaman ini mesti disuburkan. Satu, di peringkat rumah, yang kedua di sekolah dan di institusi-institusi pendidikan. Kemudian berkembang dalam institusi masyarakat seperti dalam pertubuhan-pertubuhan, NGOs dan sebagainya. Dan saya rasa kunci kepada kebahagiaan masyarakat itu daripada rumah yang Datuk masukkan tadi. Dan juga saya melihat juga wanita sebagai pemimpin yang ideal juga untuk menyokong ini, memberikan peranan cukup penting sekali untuk menghidupkan rumah tangga yang harmonis. Dan mereka perangkat terkini hampir 5 juta pengundi wanita yang berdaftar yang akan terus memberikan suara dan juga lonjakan kepada ini. Ini juga satu dimensi baru untuk kita terus memberikan suara kepada mereka, mengenal pasti mungkin dapat check and balance kepincangan dalam keluarga, dan wanita ini dapat memberikan sesuatu yang mereka mahukan dalam kehidupan, Datuk. Memang benar, pasal kalau kita perhatikan polarisasi dari segi jantina, kalau boleh menjadikan pertunjukan dalam universiti, sudah hampir majoriti dari pelajar universiti ialah wanita. Kerana kalau kita lihat senarai pemegang jawatan penting seperti TKSU sebagai pelapis pada ketua-ketua kementerian, majoriti dah perempuan. Maksud saya, kesedaran bernegara sebenarnya memang bermula dari perempuan. Yang kedua, pendidikan anak memang bermula dari seorang ibu. Dan oleh kerana majoriti pengajar-pengajar di sekolah, guru, memang ramai perempuan. Jadi penekanan tentang peranan wanita dalam membina negara, dalam nation building, ini penting. Dan Datuk, sebenarnya 50 tahun yang akan datang ini satu jabatan yang sangat besar untuk dalam mungkin Datuk dalam pengalaman luas dalam bidang pengajian antarabangsa memahami dengan lebih mendalam. Tapi bagi mereka yang kini yang generasi muda khasnya yang terdedah kepada akses kepada internet, yang melihat dengan dulu mungkin hanya media TV jadikan rujukan akhbar, kali ini kepada internet dan sebagainya, mereka melihat politik seperti di Pakistan, di luar. Jadi mereka mungkin akan timbul keinginan untuk bermain api, untuk proses cuba-cuba, untuk bereksperimen dengan parti yang baru yang menjanjikan negara kebajikan, menjanjikan suatu Malaysia yang baru. Jadi saya rasa ini bukan masa yang tepat. Ini adalah satu keputusan yang berat sebenarnya, Datuk, untuk PRU yang ke-12 ini. Di dalam politik ada 2 perkara yang bertentangan. Satu, political idealisme, idealisme politik. Ini manusia yang mengimpikan, mengikut cita rasa dia, mengikut kemahuan dan kehendak dia. Satu lagi adalah political reality, keadaan sebenar yang berlaku dalam senario politik sebuah negara. Saya katakan tadi, kita balik pada isu perpaduan awal tadi. Saya fikir generasi muda utamanya mesti memahami bahawa masyarakat kita satu masyarakat
yang perlu diperkokohkan. Jangan ambil mudah. Don't take for granted. Keadaan perpaduan, keadaan membina kerjasama, menjalin hubungan sama ada dalam bangsa sendiri maupun di luar merentas kaum. Jadi maksud saya, anak-anak muda sekarang tidak hanya boleh mengikut emosi. Politik tak boleh secara emosi. Ini bukan benda yang mengikut perasaan. Kita mesti objektif. Dan dalam melihat persaingan yang akan berlaku 12 hari lagi, kita harus melihat adanya kemampuan suatu parti atau gabungan parti yang boleh memerintah negara. Ini penting. Bila kita cakap tentang Vision 2057, kita mesti ada satu continuity, satu penerusan. Pertama, pasal parti menentukan kerajaan. Parti yang menang, dia akan berdiri sebagai sebuah kerajaan yang kuat. Jadi dalam hal ini, walaupun ada banyak tulisan dalam internet, dalam blog dan sebagainya, dan saya perhatikan itu semua ditulis secara sensasi. Dan dalam hal ini, anak-anak muda seperti anak-anak universiti mesti boleh menilai tulisan-tulisan dari segi aspek kebenaran. The truth, ini penting. Kita tak nak nanti merasakan emosi yang begitu kuat, akibatnya kita tersalah membuat undian, akibatnya kita tersalah memilih kerajaan, dan ini memberi kesan yang bukan sedikit. Ya, tadi Datuk ada menyebut tentang mahasiswa dan mahasiswi dan kebetulan sebagai timbalan NAP Chancellor di sebuah universiti utara Malaysia UUM, juga nak ingin menyentuh tentang AUKU, Akta Universiti dan College Universiti yang perlu kita wawarkan juga kepada mahasiswa yang sekarang ni juga pernah berlaku di mana mereka terlibat dengan kegiatan politik yang tidak seharusnya. Sedangkan mereka ada program aku janji dan sebagainya. Mungkin pesanan Datuk Hashim kepada golongan mahasiswa-mahasiswi. Saya terima kasih kerana memberi peluang pada saya, warga HEP, warga Haiwan Pelajar, dan izinkan saya untuk mengingatkan anak-anak saya, para mahasiswa-mahasiswi. Mereka ada hak mengundi. Mereka ada hak menentukan sebuah kerajaan. Ini tercatat dalam perlembagaan mengikut tahap umur. Tapi dalam masa yang sama, kita kena belajar dari pengalaman. Pasal anak muda satu masa dulu, ini pernah berlaku di Indonesia dalam proses kami dan KP, ini berlaku di Malaysia tahun-tahun 70-an. Jadi kerajaan terpaksa melaksanakan satu undang-undang, katakan Akta Universiti dan College Universiti 71. Dalam akta tersebut boleh menyertai proses politik, boleh menyertai apa saja kegiatan politik, tapi dengan syarat mendapat kebenaran daripada Naib Chancellor. Jadi dalam hal ini saya nak mengingatkan anak saya, pertama mereka yang sudah boleh mengundi, gunakanlah hak mengundi itu dengan sebaik-baiknya. Pasal satu undi itu boleh membezakan kerajaan yang memerintah. Ini fast. Jadi satu. Yang kedua, dalam proses ada 2 hari lagi mengundi ini. Ini keadaan agak sudah begitu genting sekarang. Saya dipahamkan adanya anak-anak saya terlibat di Pulau Pinang, terlibat di Kuala Lumpur, Lembah Kelang, dan terlibat di Remau. Ini antara hotspot yang saya dipahamkan ramai pelajar universiti di sana. Jadi izinkan saya mengingatkan terakhir bahawa mereka boleh mengundi dan menjadi hak mereka untuk mengundi, tapi jangan terlibat dalam sebarang kegiatan politik kecuali mendapat kebenaran daripada Naib Chancellor. Ya, itu pesanan seorang timbalan Naib Chancellor TNC. Dan memang jika anda terus agresif dengan idea politik yang tidak semena-mena, anda akan terus mungkin ditangguhkan pengajian dan sebagainya. Terima kasih Datuk bersama kita untuk hari ini. Dr. Ahmad Faiz Hamid, timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar Universiti Utara Malaysia yang telah pun merangkumkan tadi, dan dapatlah saya simpulkan bahawa memberikan generalisasinya bahawa perpaduan mesti lagi menjadi kunci utama kita untuk terus melangkah ke fasa yang kedua ini. Terima kasih Datuk sekali lagi bersama dengan kita. Dan kita akan rehat seketika, tapi ada satu bingkisan untuk saya kongsikan bersama anda. Ini juga berkaitan dengan PRU ke-12 ini. MHI turut meninjau kempen dan persiapan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan juga wilayah Datuk Seri Aziz Samsudin di kerusi Parlimen Shah Alam, Selangor. Negeri yang dimaksudkan negeri yang terkaya di Malaysia. Saksikan kempennya. Datuk Seri Abdul Aziz mempertahankan kerusi Parlimen Shah Alam menjelajah seluruh pelosok kawasannya berkempen. Beliau lebih mesra dipanggil Pak Aziz begitu peka dengan perkembangan berlaku di kawasannya. Masalah banjir kerap berlaku di kawasan parlimennya adalah antara perkara penting dan utama di dalam dairinya. Beberapa kaedah bagi mengatasi masalah itu sudah dirancang untuk pelaksanaan selepas pilihan raya nanti. Jadi tidak ada masalah kerana Kementerian Alam Sekitar akan menentukan supaya banjir ini berkurang. Dan hari ini Alhamdulillah semenjak 3 tahun banjir tidak berlaku di TTDI. Kebun bunga langsung tidak ada banjir. Tapi Seksyen 2, Seksyen 9
Section 11, Section 2, Section 4 tiba-tiba ada banjir. Mungkin ada silap sesuatu. Mungkin Tuhan juga menunjukkan iktibar. Kalau manusia cuai, dia akan dapat musibah daripada kecuaian dia. Datuk Seri Abdul Aziz dilahirkan di Gopeng, Perak, menetap di Shah Alam sejak tahun 1999. Beliau pernah melanjutkan pengajian di Maktab Perguruan Kota Baru, Kelantan dan kemudiannya memperoleh ijazah sarjana muda sejarah antarabangsa dan sastra dari Universiti Malaya. Selama 43 tahun, beliau berkhidmat sebagai pendidik dan pentadbir di Selangor dan wilayah persekutuan. Pengalaman luas ini menjadikan beliau begitu prihatin dan peka kepada perkembangan pendidikan generasi muda. Dan Shah Alam satu tempat yang kita beruntung kerana kebanyakan penduduk di sini mempunyai pelajaran. Dan setengah itu pula pensioners. Tentulah dia mengetahui bahawa rahmat yang diterimanya dulu cukup banyak. Dan ini memudahkan kita dalam kempen pilihan raya. Yang kedua, di Shah Alam ni alhamdulillah rezeki mencurah-curah kerana kilang masih banyak. Dan rezeki bukan saja bekerja di kilang, tetapi dia boleh menjadi kecil-kecilan. Datuk Seri Abdul Aziz pernah dilantik sebagai Timbalan Menteri Pendidikan dan setiausaha politik kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad selama 18 tahun. Menurutnya, pihak kerajaan telah menyalurkan lebih 6.7 juta ringgit untuk pembangunan infrastruktur dan pelbagai kemudahan awam di Shah Alam. Banyak perancangan pembangunan sudah diatur di Shah Alam, termasuk membina lebih banyak surau akan dilaksanakan selepas pilihan raya umum ini. Okey, kita kembali lagi. Kalau tadi saya di luar, sekarang berada di dalam studio pula di set A ini untuk membincangkan tentang persediaan Suruhanjaya Pilihan Raya menjelang pilihan raya umum ke-12 pada hari Sabtu ini. Dan saya kira ramai yang berdebar-debar, yang tak tidur malam pun ada, memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan tiada masalah yang berlaku, insya-Allah. Dan bersama-sama saya orang kuat, antara yang kuat bekerja dan beberapa hari ni nampak letih pun daripada segi rupanya pun dah nampak letih dah ni. Datuk Kamaruzzaman Mohamad Noor, Setiausaha SPR. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Alhamdulillah. Okey Datuk, kita hari ni kita tolak tepilah apa-apa yang dalam surat khabar dan sebagainya. Kita nak bercakap tentang persediaan apa yang sedang dilakukan oleh SPR sekarang ni. Dengan kabarnya 200,000 ahli dan anggota SPR bertukus lumus untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Datuk nak komen? Okey, yang pertama ialah persediaan dari segi personal. Dari segi personal, kami dah latih lebih kurang 200,000 kaki tangan, pegawai kaki tangan pilihan raya yang akan ditempatkan sebagai pegawai pengurus di 222 kawasan pilihan raya dan juga melantik ketua-ketua tempat mengundi, sebab kami ada 7,950 pusat-pusat mengundi dan di samping itu lebih daripada 21,000 saluran-saluran mengundi. So dari segi persediaan kaki tangan yang akan menguruskan pilihan raya itu sudah sedia mana? Sudah sedia semua. Dan mereka semua dah dilatih. Okey. Yang kedua ialah persediaan dari segi peralatan pilihan raya. Kami ada 360 pelbagai peralatan dan barangan pilihan raya, okey. Dari segi peralatan dan barangan pilihan raya seperti peti undi, peta undi, penindik dan sebagainya, perkara-perkara ini telah pun dibekalkan. Semuanya ada 237 item yang telah pun dibekalkan kepada semua 222 pegawai pengurus di seluruh negara. Di samping itu juga kita ada 80 jenis pelbagai borang. Sebagai contoh, borang 10 untuk akuan, untuk akuan, borang 11 untuk akuan identiti, lepas tu borang 14 untuk penyata pengundian bagi salah satu saluran, borang 15 penyata pengundian untuk Unipos dan pelbagai. Sebab all together ada 80 jenis borang yang digunakan untuk pilihan raya. Semua pun dah dibekalkan kepada 222 pegawai-pegawai pengurus di seluruh negara. Di samping sebelum itu juga kita dah ada 43 lagi jenis borang dan peralatan yang berkaitan dengan pilihan latihan. Semua itu dah selesai. Maknanya all the 360 items all in place. Okey, 360 jenis alatan dan perkara-perkara yang perlu ada ketika pilihan raya, insya-Allah semuanya berjalan dengan lancar, semuanya telah ada. Baiklah Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan sikit, mungkin kita nak ingatkanlah, kadang-kadang kita lupa kan.
Bagi mereka yang berkempen, saya mendapat tahu pada hari Jumaat 12:30 malam saja kita kena berhenti. Okey, jadi selepas untuk hari mengundi tu mungkin kita nak ingatkan bagi pemilih ya, jangan menggunakan simbol-simbol parti yang tertentu ketika mengundi dan sebagainya. Mungkin Datuk nak ingatkan sikit. Terima kasih Wanda. Dia tempoh berkempen akan tamat pada jam 12 malam pada 7 hari bulan, iaitu pada hari Jumaat. Masuk saja jam 1 minit. Pada 8 hari bulan tidak ada lagi tempoh berkempen. Seperti mana yang dilarang di bawah Seksyen 26, Subseksyen 1, kurungan A hingga G, Akta Kesalahan Pilihan Raya 1994. Sebagai peringatan oleh kerana saya lihat daripada database kami, daripada 10.9 juta pemilih-pemilih yang ada ini, lebih kurang 1.4 juta merupakan pemilih-pemilih baru. Yang akan pertama kalinya terlibat dalam pengundian. Jadi sebagai nasihat, kami ini orang lama dalam SPR ini, jangan lupa sebab untuk pergi mengundi mesti ada identiti diri. Jadi SPR mempermudahkan identiti diri ini. Yang pertama, bawalah kad pengenalan. Kalau tidak ada kad pengenalan, terlupa bawa kad pengenalan, boleh guna juga lesen memandu. Tidak ada lesen memandu, boleh juga bawa pasport antarabangsa. Kalau tiga-tiga itu tidak ada, katalah kad pengenalan tak jumpa, cari mana dia letak semua tu. Boleh juga bawa pas kerja jabatan dengan syarat pas kerja ini ada gambar, ada nama dia, ada nombor kad pengenalan dan ada jawatan serta jabatan mana yang keluarkan pas itu. Dan dari segi nasihat saya kepada pengundi-pengundi sebab pada hari mengundi merupakan hari yang dilarang untuk berkempen. Jadi saya mintalah pengundi-pengundi apabila masuk ke kawasan zon larangan 50 meter di pusat pengundi itu tidak memakai apa-apa rozet, tidak membawa payung, tidak membawa lambang, tidak membawa tie pin, apapun lapel pin yang ada lambang parti. Ataupun setengah tu dia bawa botol air. Ada lambang parti. Tak boleh. Sebab itu semuanya ditegah di bawah Seksyen 26, Subseksyen 1, kurungan G, Akta Kesalahan Pilihan Raya 1994. Tidak boleh lagi berkempen pada hari mengundi. Okey. Datuk, biasanya lah kalau kita nak lihat 4 tahun yang lalu, pengalaman 4 tahun yang lalu, Datuk, apa agaknya selain lupa kad pengenalan diri ni, pasti ada bukanlah masalah besar, masalah-masalah kecil ataupun yang terlupa yang kecil-kecil ni. Mungkin apa dari segi pengalaman Datuk bagi mereka yang memilih ni, mengundi ni? Yang terlupa tu setengah tu ada juga, itu perkara ni yang tak banyak, tapi ada di antara orang kata peristiwa-peristiwa lucu. Kita katakan masuk kertas undi dalam peti undi. Tapi ada yang masuk kad pengenalan. Ada juga? Ada juga. Ada yang masuk not RM10 pun ada juga. Sebab kenapa? Dikatakan nak tengok betul tak peti undi itu tak bertukar. Sebab orang kata peti undi itu bertukar. Jadi secara dia nak test kami itu, dia masuk. Jadi apabila kita jam 5 petang dah habis mengundi, kita tutup lidah dia, kita seal lidah peti undi dan kita akan rearrange balik classroom itu untuk tujuan nak mengira undi. Jadi bila buka peti itu, corah atas meja, baru nampak ada kad pengenalan orang. Ada not RM10. Ada yang paling besar pernah saya jumpa not RM50. Pun ada juga, pun ada. Tisu pun ada. Jadi kali ini dengan kita guna pakai transparent ballot box, orang tak boleh buat lagi. Sebab kalau seseorang itu memasukkan selain daripada kertas undi dalam peti undi, mereka telah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 3, Subseksyen 1, kurungan G, Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, iaitu memasukkan selain daripada kertas undi ke dalam peti undi. Okey, bercakap tentang kertas undi ni, Datuk, kadang-kadang kita lihat apabila keputusan tu dikeluarkan, ada pula undi rosak. Kita tahu kita kena pangkah, tapi ada yang buat right lah, tanda tangan dan sebagainya. Pada asasnya kita buat tanda pangkah, tanda pangkah. Tapi jika ada orang right ataupun kadang-kala tu dibuat dot, perkara tu kertas-kertas undi sedemikian
apabila peringkat pertama kita tunjukkan satu persatu ke hadapan mata ejen-ejen calon yang hadir. Kita masukkan dulu dalam undi ragu. Okey. Selepas kita selesai semua undi yang dipangkah tu, barulah kita akan pergi pada bakul undi ragu. Jadi bakul undi ragu ni lazimnya dalam panduan kami buat ialah kita nak lihat apakah niat seseorang itu, intention seseorang itu. Kadang-kala dia tak mahu pangkah, dia nak tik. Jika itu menunjukkan dia niat nak mengundi, maka kita terima juga. Boleh diterima boleh. juga, ya? Kadang-kala dia buat kosong atau dia buat bintang. Tapi dengan syarat ada konsensus. Dan kita ada kupanduan bagaimana nak mengendalikan undi ragu ini. Supaya tidak berlakunya pertengkaran ataupun berlainan pendapat di antara ketua tempat mengundi dan juga ejen-ejen calon yang ada. Jadi kita memberi guideline jenis mana yang kita katakan boleh diterima. Jadi kalau boleh tu untuk memudahkan proses pengiraan undi tu pangkahlah. Tak perlulah nak buat dot ke, nak buat tanda right, bintang dan sebagainya. Okey Datuk, 1 minit lagi ni mungkin kita nak bagi peringatan terakhir ataupun orang kata bagi mereka lah yang nak mengundi 1.4 juta pengundi baru ni, nasihat Datuk sendiri kepada mereka. Nasihat daripada pengalaman saya mengendalikan pilihan raya kecil dan juga pilihan raya umum DUN Sarawak 2006 dahulu. Ingin saya menyampaikan nasihat iaitu datanglah awal-awal. Datang awal-awal ke pusat-pusat mengundi. Dan yang kedua, semak saluran mana seseorang itu akan mengundi. Jadi kalau nak semak, sekarang pun boleh semak dengan SPR dengan menelefon 03 88856600. Seseorang itu akan diberitahu 6 perkara. Yang pertama, bahagian pilihan raya parlimen manakah Wenda akan mengundi. Yang kedua, bahagian pilihan raya parlimen negeri manakah Wenda akan mengundi. Nombor 3, pusat mengundi manakah seseorang itu akan mengundi. Yang keempat, di pusat mengundi itu, di saluran manakah seseorang itu akan mengundi. Yang kelima, di dalam saluran itu nombor berapakah nombor siri daftar pemilih dia dari tempat itu. Dan akhir sekali, waktu nak pergi mengundi. Dalam gairah kita nak pergi mengundi, tolong kita memberi perhatian kepada orang yang uzur ataupun ibu mengandung. Bagilah keutamaan mereka. Walaupun dia kat queue tu, kita pejamlah sebelah mata pasal apa. Jangan gaduh lah. Bagilah keutamaan pada ibu mengandung dan orang-orang yang uzur. Sebab orang tua tu, orang katakan senior citizens tu, memang kita dah sediakan. Saluran pertama khusus untuk senior citizens. Tapi kadang-kala di satu-satu pusat mengundi tu, senior citizens dia ramai. Kita anggarkanlah 350, tapi mungkin satu tempat tu 400. Jadi 50 tu spill over pergi pada saluran yang kedua. Jadi orang muda saluran kedua tu berilah keutamaan kepada mereka yang senior sini agar mereka diberi peluang untuk mengundi dulu. Sebab kadang-kadang tu dia tak tahan nak berdiri ke sebagainya. Betul. Jadi itu dia nasihat-nasihat daripada Datuk Kamaruzzaman Mohamed Noor, dan saya pasti insya-Allah pada 8 hari bulan dengan segala persediaan yang telah Datuk katakan tadi dan peringatan-peringatan dan nasihat ini semuanya insya-Allah akan berjalan dengan lancar. Tapi jangan lupa kad pengenalan diri tu, kalau tak ada kad pengenalan kita ni, ada macam-macam yang lain boleh digunakan. Baiklah, kita nak bersama-sama dengan Wardina dengan beberapa bingkisan yang hendak diperkenalkan. Terima kasih sekali lagi Datuk, dan selamat mengundi rakyat Malaysia. Pada 8 hari bulan ini kita nak bersama dengan Wardina pula. Silakan Wardina.